Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so hari ni kita nak buat satu video macam yang korang baca dekat thumbnail, macam yang korang baca dekat title juga. So kita akan buat satu video pasal apa yang aku terima daripada sesuatu. Gitu. So first of all, aku dah cakap kat korang, video ni taklah seram sangat, taklah best sangat, tapi aku nak tengok pendapat korang sendiri. Aku nak bagi korang, beri pendapat korang sendiri pasal video ni lah. So bagi pendapat aku sendiri ya, aku dapat benda ni pun baru tahu juga, baru hari ni aku dapat sesuatu benda yang aku nak cakap kat korang ni. So aku rasa macam yang korang dah baca surat kan bodoh, maksudnya aku dapat benda ni lah. So nak dijadikan ceritanya, benda ni sebenarnya aku dapat waktu petang geng gitu. So aku sebenarnya tak sure benda ni sampai bila dan kenapa dia sampai dekat alamat aku sendiri lah, alamat rumah kami semua, dekat rumah kami sendiri lah, dekat daerah ni. Dekat daerah ni. So masa ni adik aku jumpa surat ni dalam postbox kami ya. Postbox kami, kalau korang tahu sendiri ya, postbox yang jenis tu yang macam ni, postbox tu lah yang adik aku jumpa surat ni. Dan surat ni kalau aku nak tunjuk ke korang macam ni, surat ni dia ada nama aku sendiri, dia ada alamat aku sendiri ya, macam ni lah surat dia. Cuma surat ni yang aku hairan lah, aku tak sure surat ni dia daripada mana, maksudnya pihak mana. Lepas tu dia just tulis kat sini, sulit dan persendirian, notis panggilan temu duka. Okay, so macam ni aku dah rasa macam okay lah, mungkin surat ni ada something kaitan dengan diri aku sendiri ya. So aku baca lagi pasal surat ni, dekat sini dia cakap Fakulti Pengurusan dan Sains Kesihatan. So macam yang korang tahu sendiri ya, macam yang korang tengok video lepas, aku ada post pasal apa yang aku jelaskan kat korang waktu aku buat YouTube. Dan aku rasa benda ni tak ada kaitan dengan diri aku sendiri pun geng. Tak pun ini adalah daripada fakulti diorang sendiri, tempat diorang sendiri ya. So sini aku husnuzon je lah, aku think positif, benda ni benda normal lah kan. So aku akan tunjuk kat korang pasal surat ni lah, yang aku akan tunjuk kat sini. Surat ni sebenarnya aku dah buka geng, cuma aku tak tunjuk kat korang lagi lah. So first of all, ini bukan surat daripada YouTube. Ini bukan surat daripada YouTube yang aku akan dapat monetization, bukan. Ini adalah surat daripada panggilan temu duga yang aku dapat waktu petang. Dan mungkin dia set waktu pagi dekat rumah kami sendiri, rumah aku sendiri. Rumah kami ya, bodoh kan, rumah aku sendiri. Tapi aku akan still share dengan korang pasal benda ni. Let's go. So aku akan buka surat ni dan akan tunjuk kat korang lah. Okay, so kalau aku akan tayang layar, bodoh, aku akan tayang dekat skrin sebelah ni so that korang boleh tengok sendiri ya. Takkan aku pegang macam ni bodoh, takkanlah aku nak pegang macam ni. So korang tak nampak nanti kan. So aku akan tayang kat sini, aku akan tayangkan layar kat sini so that korang boleh tengok lah. So aku buat macam ni lah kan. Okay, so surat ni cakap Assalamualaikum, tahniah dan sukacitanya dimaklumkan bahawa saudara ataupun saudari, aku saudari okay, saudari, bukan betina jantan, okay. Aku terpilih untuk panggilan temu duga dan penempatan calon ke institusi pengajian tinggi, universiti tempatan ataupun antarabangsa yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Okay, itu main point pertama lah. Serta dikreditasi bersama Agensi Kelaikan Malaysia MQA, Majlis Akreditasi Teknologi Kejuruteraan ITEK dan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia. Okay, so dekat sini dia nak tunjuk yang aku dapat surat daripada benda ni lah, daripada pihak ni. First of all, aku tak sure ni pihak mana ataupun daripada pihak mana. So ini first yang aku dapat untuk surat ni lah. Okay, so kita tengoklah bidang apa yang ditawarkan So aku rasa banyak sangat bidang ditawarkan, cuma bidang aku sendiri adalah ini lah geng, yang aku dah cerita kat korang pasal ni lah, iaitu dekat bahagian kejuruteraan. Okay, ni bidang aku sendiri lah. Okay, so kita baca lagi So bagi calon di peringkat sijil, anda akan menerima allowance sara diri antara RM350 sampai RM600. Okay, manakala calon yang menduduki peringkat diploma
ijazah sarjana muda akan menerima penginapan percuma, pengangkutan, komputer riba dan peralatan sepanjang tempoh pengajian. Okey. So maksudnya dia nak cakap kat sini, siapa-siapa yang lulus untuk temuduga ni, korang sendiri akan dapat penginapan percuma, pengangkutan, komputer riba dan peralatan lah. So first of all, aku tak sure ni benda betul ke tidak. Cuma aku dapat surat ni dan aku baru baca petang tadi sampai habis, tetapi aku akan share kat korang lah. Okey, so ketika menjalani kursus pengajian, calon akan ditempatkan di hospital kerajaan serta firma yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia bagi memberi pendedahan berkaitan sektor kejayaan melalui latihan amali atau praktikal. Okey, so dia cakap kat sini, kita kalau aku sendiri dapat kursus ni akan pergi dekat hospital kerajaan. So aku tak sure lah main point dia kenapa dia nak suruh kita pergi hospital kerajaan, sedangkan kos aku tak ada kaitan pun geng. Dia cakap di sini ketika menjalani kursus pengajian. Okey, ini aku faham lah kan, sampai sini aku faham. Cuma dia cakap kat sini calon akan ditempatkan di hospital kerajaan. So point ni aku masih terfikir lah, kenapa dia nak suruh aku pergi hospital kerajaan ni, sedangkan benda ni aku dapat kejuruteraan. Apa kaitan dengan hospital kerajaan? Something like that lah yang bermain kat fikiran aku. So saudara ataupun saudari diminta untuk hadir ke sesi temuduga ujian fizikal seperti ketetapan berikut. So dekat sini dia ada tempat dia lah, tempat yang akan ditemuduga lah. Maksudnya siapa ataupun antara kita yang korang sendiri dapat, korang akan pilih lah mana-mana tempat temuduga. Macam aku dekat sini, dekat daerah Sibu Sarawak. So maksudnya aku dekat bawah sekali lah. Tapi korang perasan tak, tarikh tu adalah 2 Oktober. So aku sure, aku tak yakin untuk aku ambil pada time ni. Sebab aku rasa time ni akhir sangat weh, terlalu akhir bagi pendapat aku sendiri ya. Kalau dia kena bulan September boleh juga kan, tapi dia kena bulan Oktober. Okey, tapi tengok apalah. So sila hadir 15 minit lebih awal untuk memudahkan urusan temuduga. Okey, setiap channel layak. Okey, aku rasa bahagian ni tak penting sangat untuk aku baca. Cuma dia cakap kat sini, kalau kita datang untuk temuduga, kita akan dapat bantuan pengajian dan asrama sepanjang pengajian berpandukan kelayakan akademik. So maksudnya dekat sini kita akan dapat bantuan lah secara percuma daripada pihak diorang sendirilah. So korang kena bawa dokumen-dokumen yang diperlukan lah kalau korang nak pergi untuk datang ke temuduga. So aku baca lagi kat bawah ini sampai habis. So program ini bertujuan sebagai platform membantu calon untuk mendapat peluang pendidikan setaraf universiti antarabangsa di samping mendapat peluang pekerjaan selepas tamat pengajian. Okey, pelajar diwajibkan hadir bersama ibu bapa atau penjaga ke sesi taklimat dan temuduga ini. Kekosongan pendapatan IPT adalah terhad. Okey. Hanya calon telah menghantar SMS maklum balas pengesahan kehadiran sahaja akan dibenarkan memasuki dewan untuk taklimat dan slot temuduga. Okey. Dan bawah sekali tu hak cipta terpelihara. Okey, sampai sini aku faham. Kalau kita nak datang ke tempat ni, kita kena hantar maklum balas lah. Dan aku buka belakang sekali. Dekat sekali ni aku tahulah peraturan semasa sesi temuduga. Okey, kita kena berpakaian formal dan sopan. Ni semua aku rasa dilarang. Okey, ini semua aku rasa memang korang sendiri dah tahulah. Dan aku rasa surat ni, entahlah weh, aku tak sure benda ni pelik ke tidak bagi korang sendirilah. Tapi bagi pendapat aku sendiri, surat ni memang pelik. Aku tak sure weh, kenapa aku dapat surat macam ni. Sorry geng, bahagian belakang ni aku tak tahu show ke mana, tetapi dia boleh hilang. Dan nak jadikan ceritanya, kita akan sambung lagi cerita kita pada hari ni. Okey, so aku rasa sampai sini je video kita kali ni. Dan aku tak yakin lah aku akan simpan ataupun buang surat ni. Dan aku rasa sampai sinilah aku nak cerita dengan korang. Sebab aku rasa benda ni masih belum habis lagi. Aku still terfikir kenapa aku dapat surat ni, sedangkan surat ni pun something dengan aku. So kau bayangkanlah, kalau kau dapat surat kan, macam mana dia dapat detect location kau, sedangkan kau tak berurusan pun. Lainlah kalau kau dapat, ataupun kalau kau berurusan dengan bank, ataupun kau berurusan dengan something yang kau tahu sendiri lah. Tapi ni aku tak berurusan dengan sesiapa. Dan macam mana dia dapat alamat? Dah lah alamat tu sama weh, sama nang sebiji macam alamat rumah aku sendiri, rumah kami sendiri ya, bukan rumah aku rumah kami sendiri. Dan aku tak sure ni surat apa ataupun ni scammer ke apa ke. Cuma aku rasa dekat atas ni dia ada lukis logo Malaysia Prihatin lah.
So aku tak sure ni daripada kerajaan kita ataupun kerajaan swasta, terpulang kat korang sendiri ya. Sorry ya, aku biar sikit. Aku tak pandai sangat bidang-bidang temuduga ni. Cuma bapak aku cakap, kalau kau nak dapat beasiswa ataupun benda ni, kau akan di-call oleh temuduga ataupun daripada office, ataupun diorang akan hantar surat lah. Macam ni aku dapat surat temuduga untuk datang sesi temuduga dan taklimat lah. Dan aku pun hairan juga kenapa dia ataupun aku sendiri dapat benda tu And then aku tanyalah kawan aku sendiri. Kawan aku cakap tak pasti juga kenapa aku dapat surat ni. Dan aku tanya kawan aku sendiri, kau dapat ke surat ni Lepas tu kawan aku cakap tak dapat. Okay, lepas tu aku tanya lagi dengan kakak saudaraku. Dia sepupu aku lah, tapi aku anggap dia kakak saudaraku. Dia cakap kalau kau nak datang, kau datang lah, tak ada kisah pun kan. Dan then aku tanya mak bapak aku lagi sekali. Okey geng, sebenarnya nak dijadikan ceritanya, aku tanyalah dengan mak bapak aku, and mak bapak aku cakap surat ni sebenarnya adalah daripada kerajaan swasta. Walaupun dalam situ diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, tapi mak bapak aku tetap berkeras mengatakan ini swasta. Jadi aku pun cakap okeylah, ini adalah swasta. Gitu. So aku rasa sampai situ je video kita kali ni. Kau bayangkanlah macam mana. Oh my god, aku tak sure ini betul ke ataupun hanya ilusi ke, not ilusi, ataupun ini adalah rekaan semata-mata ataupun ini adalah skema. Aku tak sure. Cuma aku nak cakap kat sini ya, bagi siapa-siapa yang tahu pasal ni, korang komen kat bawah. Nanti aku akan buat video penjelasan lah pasal apa yang komen ni, korang komen lah. So kalau korang nak lagi video menarik daripada aku, korang komen kat bawah. Contohnya kalau korang nak buat suruh aku buat vlog, korang nak suruh aku buat reaction lagi, reaction TikTok, YouTube or anything else, korang boleh komen kat bawah. Nanti aku akan baca satu persatu komen korang gitu. So aku rasa sampai sini je video kita kali ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye!